Gang, kita akan cari pickup yang paling best di Malaysia hari ni. Kita akan cakap pasal harga, kita akan cakap pasal performance, kita akan cakap pasal handling dan ciri-ciri lain semasa kita mencari pickup ya. Kita akan bandingkan 4 pickup yang paling masyhur sekali di Malaysia ya. Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max dan Ford Ranger. Inilah harga dia. Hilux kita ambil mid spec 133,800. Ford Ranger kita pun ambil mid spec 129,888. Triton masih mid spec 121 dan Isuzu D-Max 115 yang paling murah sekali. Okey, kita cakap pasal power Hilux 2.4V 150 PS dan 400 Nm torque. Ranger 180 PS 420 Nm dan Triton 181 430 Nm torque dan Isuzu D-Max 150 350 Nm. So dari luar kita nampak bahawa Hilux adalah pickup yang paling mahal sekali. Ini kerana yang datang dengan mid spec. Hilux ada juga dia punya front collision warning. Dia ada beberapa lagi ciri-ciri keselamatan seperti autonomous emergency braking. Sebab itu dia lebih mahal daripada yang lain-lain lah. So kalau kita tengok dari luar, kita nak cakap 3 barang tiga barang yang kita suka tentang Toyota Hilux, iaitu nombor 1, Hilux adalah pickup yang paling terkenal di Malaysia, maka dia mempunyai resale value yang paling tinggi sekali. Dan kedua, dia mempunyai reliability dari tahan lasak. Enjin dia paling tahan lasak lah. Orang kalau beli Toyota sebab kita suka dia punya tahan lasak. Dan ketiga, kualiti barang lah. Kualiti barang dia agak baik juga untuk Hilux. Tapi 3 barang yang tak berapa bagus adalah nombor 1, Hilux merupakan pickup yang paling digemari untuk dicuri paling banyak dicuri adalah kereta Hilux. Nombor 2, dari segi pemanduan dia punya suspension agak keras. Ini bukan satu point yang agak kurang baik, tapi untuk orang yang suka bawa barang yang suka ambil barang yang kena bawa, angkut barang-barang tu yang berat, mungkin dia satu plus point lah. Tapi untuk saya, masa saya memandu dia agak keras. Okey, kalau nak bawa family, mungkin dia orang duduk kat tempat belakang akan melompat-lompat lah. Yang nombor 3 adalah handling dia. Dari segi power dia cukup. Dia 420 Nm torque, dia sangat-sangat kuat. Tapi dari segi handling, sebab dia punya suspension agak keras, maka dia susah sikit dari segi comfort lah. Dari segi comfort dia kurang sikit. So itu 3 kelebihan dan 3 kekurangan Hilux. Tapi banyak yang suka Hilux kerana dia punya resale value dan dia punya reliability dari segi ketahan lasak dia punya engine. Okey, kita tengok pasal Triton pula. Ada 3 kelebihan Triton, iaitu dekat Melaka Triton adalah pickup yang paling laris, number 1 dalam Melaka dalam negeri Melaka. And then number 2 adalah dia punya keselesaan tempat duduk belakang, di mana antara 4 SUV ni paling selesa kalau duduk di belakang adalah Triton. So kalau nak beli pickup untuk bawa family, saya cadangkan beli Triton lah, sebab dia duduk di belakang, baris belakang sangat selesa. Dan nombor 3 adalah dia punya maintenance berbanding Ford Ranger, Hilux dan mungkin Isuzu D-Max. Dia punya maintenance lebih rendah. Kalau kurang-kurangnya 30 ke 40% lebih rendah daripada yang lain-lain. Okey. Yang kekurangan dia pula, 3 kekurangan, iaitu nombor 1, walaupun dia adalah salah satu pickup yang paling berkuasa, 180 dan 420 Nm torque, tapi dia punya pickup masa pickup tu dia kurang sikit. Masa saya bawa lah, dia kurang sikit. Dan yang kedua pula adalah dia punya dalaman lah, perhiasan dalaman dia agak kurang sikit berbanding yang lain-lain. Dan nombor 3, mungkin kita nak cakap dari segi resale value lah, dia kalah pada Toyota Hilux. Tapi kalau anda beli SUV,
bukan untuk ambil barang. Kelebihannya biasa anda perlu satu kenderaan pickup untuk ambil barang kadang-kadang, tapi kebanyakan masa adalah untuk bawa family, budak-budak kat belakang. Triton adalah paling sesuai lah sebab dia paling selesa sekali dekat belakang ya. Okey, kita tengok Ford Ranger pula. Ford Ranger 3 kelebihan dia adalah nombor 1, dia punya cabin sangat-sangat senyap. Cabin dia senyap sebab dia ada noise cancellation technology. Okey. Yang kedua dia adalah paling berkuasa di sini dalam kelas ni. So dia punya masa kita bawa tu walaupun dia punya kuasa lebih kurang sama dengan Triton, tapi masa kita bawa kita rasa bahawa Ranger lebih berkuasa daripada yang Triton. Okey. And nombor 3 dia punya handling dia bagus, mantap. Okey. 3 kekurangan adalah nombor 1 dia masih menggunakan rekaan yang lama walaupun dia nama baru tapi dia punya design nampak lama. Okey, so dia walaupun dia macam katakan facelift lah, dia bukan macam model baru walaupun dia katakan dia adalah model baru. So yang kedua adalah dia punya servis agak mahal jangan main-main. Ford Ranger punya servis agak mahal dan dia punya spare part pun agak mahal berbanding brand-brand seperti Triton dan Isuzu D-Max. Okey. So itu adalah kekurangan dan kelebihan Ford Ranger. Tapi masa saya bawa Ford Ranger, saya rasa dia adalah satu pickup yang paling berkuasa dari segi pemanduan. So itu adalah feedback saya untuk Ford Ranger. Okey, sekarang kita cakap pasal Isuzu D-Max pula. 3 kelebihan Kelebihan yang paling ketara sekali adalah dia handling dia. Dia macam masa kita bawa dia tak rasa macam pickup. Dia rasa macam sebuah kereta. So saya sangat-sangat terkagum dengan handling dia macam kereta lah. Nombor 2 adalah dia punya infotainment ada Android player tau. Jangan main-main. And then dia punya engine baru 1.9, maka dia tak makan minyak. And nombor 4 adalah dia punya maintenance sangat-sangat rendah sebab dia punya engine bersisi rendah, maka maintenance dia rendah. Dan dia punya kelebihan engine dia yang begitu baru sekali. Antara empat pickup ini, dia adalah engine yang paling baru. So 3 kelemahan adalah nombor 1 dia punya steering agak berat berbanding ketiga-tiga yang lain tu. Nombor 2 adalah dia punya design ada kurang menarik sikit lah. So pada orang yang suka tengok cantik-cantik tu, design D-Max pada saya rasa dia kurang sikit. Okey. Kelemahan ketiga saya tak dapat cari sebab saya memang suka dengan D-Max ni. So antara keempat pickup yang kita telah pandu uji, kita dapati bahawa kalau anda suka membawa pickup tapi tak suka yang tinggi-tinggi yang duduk tergoncang-goncang tu, handling Isuzu D-Max adalah paling bagus. Saya pun terperanjat. Saya betul-betul terperanjat. Okey, dari segi reliability engine, kita pun tahu bahawa dia punya Isuzu punya engine agak reliable juga. Dan dari segi minyak, dia memang kurang minyak. Isuzu dalam semua iklan dia pun cakap 1 tong minyak boleh pergi sampai ke Thailand dan balik. Jangan main-main. Okey? Okey geng, kita buat rumusan sikit. So, rumusan dia adalah masa kita beli pickup, kita kena jelas apakah tujuan kita beli pickup ni. Kebanyakan orang beli pickup sebab dia tamak. Dia tamak sebab dia nak kereta pickup ni untuk guna office dan juga untuk guna keluarga kalau boleh. So, maka dia beli double cab, dia boleh bawa keluarga dia sekali. So, kalau nak cari best pickup bergantung pada anda. Di mana apakah bisnes yang anda buat. Kalau anda bisnes toke kedai elektrik, kedai buku, angkat barang-barang yang tak berat, bolehlah beli kereta yang macam D-Max, boleh beli kereta macam Triton di mana anda boleh melebih kepada keluarga, keselesaan keluarga. Tapi kalau anda seorang bos kedai tauke minyak, kena angkat minyak tong-tong berbarrel-barrel tu yang berat, maka anda kena fikir di mana anda kena mungkin beli kereta Hilux dan kereta Triton ataupun kereta Ford Ranger, di mana anda kena ingat di mana anda kena bawa barang-barang yang sangat berat, anda perlukan torque yang begitu tinggi.
Okey, kereta yang berkuasa tinggi. So dari sini kita boleh nampak bahawa Triton dan Ranger berada di tengah-tengah sekali, di mana dia ada power dan dia pun ada keselesaan. Yang rugi sikit adalah D-Max. Tapi saya memang suka D-Max sebab dia masa kita bawa kereta dia tak rasa macam kita bawa pickup, dia merasa macam kita bawa kereta. Itu kelebihan D-Max. So kalau saya lah, saya putuskan bahawa kalau saya kena beli sesebuah kereta, saya bukan tauke minyak, saya angkat barang tak berapa berat, saya akan pilih antara D-Max, Ranger ataupun Triton. Hilux tak boleh sebab Hilux dia punya handling, dia punya suspension sangat-sangat keras. Tapi kalau saya kedai tauke minyak, saya buat kerja-kerja yang sangat-sangat keras, saya perlukan sesuatu, saya masuk hutan, saya perlukan sesuatu kereta yang begitu reliable sekali. Saya mungkin akan consider beli kereta Hilux ataupun Triton ataupun Ranger. Ini adalah 3 kereta yang berkuasa tinggi di mana dia punya reliability pun agak bagus. So mungkin Hilux ataupun Triton, di mana dia punya reliability adalah lebih penting daripada keselesaan keluarga saya. Tapi mungkin bila kita lihat 2-3 barang ni, kita dapat tahu bahawa Triton adalah di tengah-tengah, di mana dia boleh buat bisnes, angkat berat, torque dia tinggi, dan kedua adalah dia pun boleh bagi keselesaan terhadap keluarga. Tapi masa saya pandu Triton, saya rasa dia ada lag sikit lah. Walaupun dia punya torque dan dia punya horsepower tinggi, tapi saya rasa masa dia keluar dia ada lag sikit. So dia punya adjustment kat dia punya pedal minyak tu mungkin kurang sikit lah. Mungkin anda boleh pergi adjust. So dari situ kita boleh nampak di mana kenapa Triton adalah pickup yang paling number 1 dalam Melaka, negeri Melaka. Okey, lagi satu pertimbangan adalah resale value. Kita boleh tengok kereta ni 2019 Hilux 100,000, Ranger 94,000, Triton 89,000 dan Isuzu D-Max 79,000. Ini semua kereta yang berusia setahun lebih, so maka anda boleh buat perbandingan lah di mana kereta mana yang paling teruk jatuh dari segi resale value. So kalau sebelum anda beli, anda pun kena ingat di mana kalau anda seorang yang tak boleh rugi banyak bila nak beli kereta ni, kalau bukan syarikat, anda kena fikir betul-betul. So jangan terlalu tergopoh kapal lah, pelan-pelan pergi cari kereta yang suka. So saya pun harap bahawa pemilik-pemilik pickup ini boleh bagi kita tips di bahagian komen yang belum yang dah beli, yang dah guna, bagi kita tips di mana boleh bagi tahu macam mana maintenance, apa yang rosak selalu, apa kena perhatikan. So kalau owner-owner yang sebelum ni, bolehlah bagi kita tips-tips supaya kita pandai sikit, bagi bantuan pada kawan-kawan yang belum beli, supaya kawan yang belum beli akan tahu apa yang dia akan membeli. So terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.